Perkara pokok dan teras telah pun dihuraikan tadi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan saya tak mau cakap secara panjang lebar, tetapi sebagai rumusan apa yang saya hendak tambah bagi pihak Pakatan Rakyat ialah tiga perkara saja, tiga perkara utama, dan saya rasa ini hanya tambahan. Pertama ialah tentang liputan sok-sok hendaklah diperluaskan, kerana ini ada terlalu kurang alternatif skim insurans untuk melindungi kebajikan pekerja-pekerja, dan di sini dicarankan oleh Pakatan Rakyat untuk memberikan liputan sepanjang 24 jam, bukan hanya pada waktu kerja saja, kerana sok-sok hanya pada waktu kerja. Kalau mereka menghadapi kemenangan di luar waktu kerja, maka mereka tidak akan dapat menikmati sebarang bayaran ganti rugi. Oleh itu, pihak PR mencarankan liputan ataupun perlindungan sepanjang 24 jam. Dan pada masa yang sama, untuk menambahkan jumlah bayaran, adalah dicarankan bahawa liputan akan atau liputan dilipat gandakan dengan sumbangan tripartite atau sumbangan 3 rampang mata, iaitu RM1 sebulan daripada pihak majikan, RM1 sebulan daripada pekerja, dan RM1 daripada kerajaan persekutuan. Bermakna RM3 sebulan, iaitu jauh melebihi apa yang disumbangkan oleh pekerja secara purata sekarang. So, bermakna RM1 sebulan daripada pekerja, RM1 daripada majikan, dan RM1 daripada pihak kerajaan pusat. Ini yang pertama. Kedua ialah tentang langkah-langkah pendidikan. Adalah perlu bahawa kita memberi makna kepada Persekutuan Malaysia menjelang ulang tahun ke-50 penubuhan Malaysia. Penubuhan Malaysia yang merangkumi Sabah Sarawak tidak bermakna sekiranya rakyat Sabah dan Sarawak, khususnya penduduk pedalaman, masih ketinggalan dari segi penguasaan maklumat, pengetahuan dan pendidikan. Oleh demikian, adalah dicarankan bahawa guru-guru berteraskan masyarakat hendaklah digalakkan. Saya rasa itu teras pertama, iaitu bukan sahaja penduduk di kawasan pedalaman dekat Sabah Sarawak, tapi juga orang asli. Yang kedua tentang pendidikan ialah untuk menambah baik kemudahan pendidikan dan juga kualiti dan mutu pengajian dengan menubuhkan sekolah-sekolah vocational. Sekolah-sekolah vocational puncak. Dan mengapa kita nak sebut sekolah vocational puncak? Kerana sekolah vocational di Malaysia ada satu reputasi yang kurang baik. Oleh itu, saya rasa kita kena asingkan daripada sistem yang sedia ada kepada sekolah vocational dan teknikal menengah, iaitu 5 buah yang dicarankan untuk memenuhi aspirasi pelajar dan dengan objektif guru-guru daripada peringkat 30% ke atas. Ketiga ialah tentu kita tak mahu abaikan, sebagai sebuah masyarakat penyayang, kita tak mahu abaikan pelajar-pelajar istimewa, dan adalah perlu bahawa kita tubuhkan suatu sekolah puncak, sekolah pelajar-pelajar istimewa.
puncak, in English we call flagship lah. Flagship. Keempat ialah selaras dengan komitmen dalam manifesto manifesto Pakatan Rakyat, Harapan Rakyat, 1854 sekolah janaan rakyat ataupun yang ditarifkan sebagai sekolah bahasa ibunda harus diberikan bantuan tambahan, iaitu ikut kepala, iaitu per kapita berdasarkan bilangan murid, dan dicarankan setiap murid diberikan RM300 setahun. Ini akan melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta satu tahun. Ini adalah untuk menambahbaikkan mutu pelajaran yang termasuk tentulah perbelanjaan pembangunan di sekolah-sekolah tersebut, iaitu RM220 juta untuk sekolah bahasa ibunda SRJK Tamil dan Cina, berdasarkan bilangan murid-murid RM300 setiap murid, dengan perbelanjaan RM220 juta setahun. Di sini saya ingin tambah sikit bahawa kerajaan negeri di Pulau Pinang, selain daripada memberikan tanah untuk menubuhkan sekolah antarabangsa Islam yang pertama di Pulau Pinang, kita pun telah menawarkan kepada pihak kerajaan pusat, menawarkan tanah kepada kerajaan pusat untuk membina sekolah menengah Tamil yang pertama di Malaysia. Tapi semua pun kita telah menulis surat beberapa kali, tapi tidak ada jawapan daripada Menteri Pelajaran. Perkara yang terakhir, yang ketiga, ialah tentang belia, iaitu untuk mewujudkan 300,000 pekerjaan untuk tempoh masa 3 tahun. Ini ialah untuk belia-belia di antara umur 15 hingga 24 tahun, di mana kita hendak memberikan latihan dan juga mungkin latihan semula untuk menambahbaikkan ataupun menjadi mereka lebih bernilai dalam pasaran pekerjaan. Dan saya rasa untuk Selangor dan Pulau Pinang, saya telah bincang tadi dengan Yang Berhormat Asmin, dan dia sahkan bahawa dekat Selangor menghadapi kekurangan pekerjaan sama dengan Pulau Pinang. Pulau Pinang dan Selangor kita menghadapi kekurangan, bukan pekerjaan, kekurangan pekerja. Kekurangan pekerja. Kita menghadapi masalah kekurangan pekerja, bukan pengangguran. Bukan sebaliknya, pengangguran. So itu saya rasa kita ada rekod yang baik untuk menghadapi masalah ini dan dapat mewujudkan 200,000 pekerjaan baru seperti yang dicanangkan. Sekian, terima kasih.